Dua. Hello, 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 hello. Kamu tak pernah hadir, subur dalam jiwaku.
نسألك. Assalamualaikum dan salam biru warna. Selamat datang ke forum yang bertajuk Cabaran Amil dalam Mengagihkan Zakat. Perhatian untuk semua peserta, di sini terdapat beberapa pengumuman penting. Diminta kepada semua hadirin untuk memberi tumpuan sepanjang program berlangsung. Program ini mempunyai 2 sesi, iaitu sesi pertama merupakan sesi soal jawab dan bersama para panel, dan sesi kedua pula merupakan sesi jawab pertanyaan daripada soalan daripada penonton. Harap maklum. Sebelum kita memulakan majlis, kita dengarkan dulu alunan Asmaul Husna. Alhamdulillah, lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami merendah, mohon berkat yang Maha Esa.
Bagi memberkati program kita, dijemput saudara Muhammad Haziq Aiman bin Fauzi untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan bacaan doa dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Karim. Sesungguhnya pada petang ini kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran ke atas-Mu ya Allah, yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada petang ini yang berbahagia di dalam program cabaran Amil dalam mengagihkan zakat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berkatilah perjalanan program pada petang ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program secara maya ini mendapat keredaan-Mu. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa tujuan kami di sini adalah untuk menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Terangilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mengharungi cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Haziq Aiman bin Fauzi atas pimpinan doa sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum lati tumbuh melata, burung merebah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Amsyar Akib bin Azizan, merupakan pelajar tahun kedua semester keempat dan mengambil jurusan pengurusan risiko dan insurans selaku moderator anda pada hari ini. Tanpa membuang masa, marilah kita mengenali para panel kita terlebih dahulu. Panel pertama ialah Muhammad Iqbal Irfan bin Saidan. Panel kedua Muhammad Syahid bin Abu Zainuddin dan panel ketiga Nazwan Adha bin Muhammad Nazar. Ketiga-tiga mereka merupakan pelajar semester kedua dan mengambil jurusan pentadbiran muamalat. Alhamdulillah, terima kasih atas kesudian masa yang diberikan kepada kami bagi melaksanakan forum kita pada hari ini. Baiklah, saya akan mulakan dulu. Tugas pengagihan zakat ialah satu ketetapan yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukanlah sesuatu yang boleh direka-reka sendiri oleh mana-mana pihak. Dalam kita memahami fiqh zakat, orang yang diamanahkan untuk menguruskan zakat itu wajiblah memahami siapakah yang betul-betul layak untuk disantuni. Kerana mereka inilah yang dianggap sebagai mustahik atau orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Namun terdapat juga cabaran-cabaran yang dihadapi oleh amil dalam mengagihkan zakat. Tanpa melengahkan masa, majlis ini saya serahkan kepada saudara Iqbal untuk meneruskan agenda utama kita. Dipersilakan saudara Iqbal. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam hari Jumaat sehari segala penghuni. Terima kasih kepada saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa aqimuz zakah. Sadaqallahu azim. Dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Surah An-Nur ayat 56. So sebelum kita meneliti bagi amil lagi lebih mendalam, lebih baik kita tahu apa itu zakat. So zakat ni merupakan kewajipan bagi setiap orang Muslim. Dia kewajipan yang sama dengan kewajipan solat dan puasa. Zakat telah difardukan semasa tahun 7 Hijrah
iaitu sama dengan kefarduan puasa. So bila kita sebut zakat, kita akan lari dengan ibadah puasa. Okey, apa maksud zakat? Zakat membawa maksud dari perkataan Arab, zakat yang membawa maksud bersih, suci, kembang. So apa yang suci, bersih, kembang, itu harta kita yang bayar keluarkan zakat itu. Menurut istilah, zakat boleh memberi maksud dengan mengambil suatu dada daripada harta tertentu dengan syarat tertentu yang diagihkan kepada dua yang tertentu. So, jadi zakat ni terbagi kepada dua jenis, iaitu zakat harta dan zakat fitrah. Zakat harta ialah zakat yang dikeluarkan pada apabila cukup whole dan nisab, ikut whole selama setahun, yang nisab sebanyak 2.5%. Zakat, antara contoh zakat harta ialah zakat pertanian, pertanian emas dan perak, pertanian dan lain-lain yang bagi sumber pendapatan. Zakat fitrah pula ialah zakat yang telah difardukan ke atas setiap muslim pada bulan Ramadan sehingganya terbit pada 1 Syawal, matahari 1 Syawal. Di Malaysia, zakat dibuskan di bawah takbir Majlis Agama Islam Negeri, Sekit Negeri, di bawah kuasa sultan. So, jadi kat Malaysia ni, Amil dilantik untuk meluluskan pentadbiran yang berasaskan zakat. Sekian daripada saya, kembali ke saudara Mansur. Terima kasih untuk penjelasan itu, Saudara Iqbal. Okey, kita dapat tahu yang menguruskan zakat itu bukan satu kerja yang mudah. Namun dengan adanya pihak Amil ni, mereka ni dah banyak bantu kita untuk ringankan beban dalam uruskan zakat ni. Okey, saya pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan untuk Saudara Syahid selaku panel yang kedua, siapakah yang dimasukkan dengan Amil dan apakah peranan dan kriteria untuk menjadi seorang Amil ni? Okey, dipersilakan Saudara Syahid untuk menjawab soalan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara moderator yang saya kasihi barisan panel. Baiklah, Amil. Apakah yang dimaksudkan dengan Amil? Perkataan Amil sendiri berasal daripada kata Amila ya'amilu, yang artinya mengerjakan atau melakukan sesuatu, yang bermakna orang yang mengerjakan sesuatu perkara. Sementara Imam Syafi'i menyebut bahawa amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali atau penguasa untuk mengumpulkan zakat. Amil boleh ditakrifkan kepada mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan segala aktiviti yang berkaitan dengan zakat, bermula daripada kutipan sehinggalah agihan zakat tersebut. Kebanyakan masyarakat pada hari ini, kebiasaannya mereka hanya mengetahui tugas amil hanya untuk mengutip zakat. Sebenarnya amil terbahagi kepada dua unit, iaitu satu bahagian untuk memungut zakat dan satu lagi bahagian untuk mengutip zakat, untuk mengedarkan zakat ini. Dan amil-amil ini mereka dibayar daripada hasil pungutan zakat. Jadi zakat mempunyai peruntukan tertentu yang diperuntukkan khas untuk membayar gaji amil, kerana amil-amil ini juga tergolong dalam golongan asnaf. Manakala ciri-ciri seorang amil itu mestilah seorang yang jujur, amanah, berakal dan bertauliah. Pemilihan amil ini adalah sangat penting kerana amil yang mempunyai produktif yang tinggi akan melancarkan proses kutipan dan edaran zakat tersebut. Oleh itu, masyarakat boleh merujuk senarai amil-amil yang dikeluarkan oleh
pihak main di kawasan-kawasan mereka. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya, kembali kepada moderator. Wow, satu penjelasan yang menarik daripada saudara Syahid. Baru kita tahu yang nak jadi amir ni kita kena galas tanggungjawab yang sangat besar. Yang sebelum ni kita tahu nak bayar je. Okey, kat sini kita dapat tahu yang unit zakat ni dia ada dua, iaitu unit pungutan zakat dan unit pengedaran zakat. Okey, nak jadi amir ni kita mesti jadi seorang yang jujur, amanah, bijak dan berakal. Kalau tak jujur, macam mana kita nak pastikan wang yang diperoleh ataupun kutipan yang diperoleh itu sampai kepada pihak yang sepatutnya. Okeylah, seterusnya. Kebelakangan ni ada setengah pihak yang petikai soal pengagihan wang zakat. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada saudara Nazwan, iaitu panel ketiga kita pada hari ini, apakah cabaran amil dalam mengagihkan zakat pada zaman ini? Okey, dipersilakan saudara Nazwan bagi menjawab pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya panel 3 Nazwan Adha bin Muhammad Nazar. Merujuk kepada soalan yang diajukan kepada saya tadi, apakah cabaran amil dalam proses pengagihan zakat? Secara teori, zakat ini dibayar oleh golongan yang kaya dan akan diagihkan kepada golongan miskin. Dan proses pengagihan ini diharapkan mencapai pada tahap optimum kepada asnaf zakat. Proses yang optimum ini akan memberikan impak yang besar dan berkesan bukan sahaja kepada asnaf zakat khususnya, malah kepada ekonomi sesebuah negara. Ini adalah kerana kesan daripada pengagihan zakat ini, asnaf bukan sahaja mungkin berjaya keluar daripada golongan yang menerima zakat, malah asnaf ini sendiri mungkin akan menjadi penyumbang kepada zakat itu. Jadi merujuk kepada persoalan tadi, apakah cabaran amil itu sendiri? Yang pertama adalah menjadi sasaran kritikan. Apakah yang disebut sebagai menjadi sasaran kritikan ini adalah segolongan besar pihak-pihak masyarakat di luar sana menganggap dan memperlekehkan tugas pegawai-pegawai agen ini. Mereka menganggap prosedur bantuan zakat terlalu rumit, lambat, proses siasatan yang mengambil masa, banyak tapisan, serta banyak lagi tuduhan, makian, cacian dan persepsi negatif dilemparkan kepada mereka. Tambahan pula mereka yang memberikan kritikan ini tidak begitu memahami tugas mengagih zakat ini sebenarnya adalah lebih sukar jika dibandingkan dengan tugas mengutip zakat. Yang kedua adalah masyarakat tidak faham dan tidak tahu apa tugas sebenar amil itu sendiri. Zakat ini mempunyai tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pentadbir negeri. Namun, isu pengagihan ini masih lagi menimbulkan banyak perdebatan dan permasalahan. Masyarakat di luar sana tidak begitu mengetahui dan faham tugas serta tanggungjawab pihak pengurusan agihan yang sangat mencabar ini. Untuk pengetahuan umum, agihan zakat ini dibuat menerusi pelbagai skim bantuan zakat yang membantu masyarakat daripada segala aspek merangkumi keperluan asasi seperti makanan, persekolahan, perubatan, bantuan kediaman, bantuan am, kecemasan dan sebagainya. Seterusnya, setiap permohonan yang diterima akan dimasukkan ke dalam sistem dan seterusnya menunggu proses penyiasatan. Seterusnya pula, setiap pegawai penyiasat bertanggungjawab ke atas 2 Dewan Undangan Negeri dan proses penyiasatan ini meliputi pelbagai aspek termasuk pendapatan isi rumah pemohon, tanggungan pemohon, kediaman pemohon dan sebagainya. Segala maklumat ini akan dibentangkan di dalam mesyuarat jawatankuasa kecil di mana akan diadakan setiap minggu untuk mendapatkan kelulusan dan pengesahan. Seterusnya, akhir sekali proses penyerahan ini akan dilaksanakan sebaik sahaja habis mesyuarat yang diadakan setiap minggu itu. Hal ini bertetapan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, di mana Allah telah menyeru umat manusia, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Di mana Allah menyeru umat manusia, ambillah daripada harta untuk dijadikan zakat
supaya harta yang diambil itu dapat mensucikan, membersihkan akhlak yang buruk dan dosa-dosa kita yang lepas. Dan Allah sambung balik dalam ayat yang sama, inna solataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Di mana Allah menyebut doalah untuk mendapat ketenteraman jiwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Sekian saja daripada saya. Terus ke Tuan Moderator. Terima kasih Sarul Nazwan. Begitu banyak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh seorang amil. Nak jadi amil ni sebenarnya bukan satu perkara yang mudah. Selain apa? Kita kena tabah. Kalau kita tak tabah, macam mana kita nak tahan kritik kan? Kadang orang tak tahu apa yang kita buat dan apa yang kita amanahkan, apa yang kita sedang amanahkan kepada dengan kutipan yang diperoleh tu. Kebanyakan orang hanya tahu kritik sahaja. Okey, kita berbalik kepada soalan. Ada segelintir golongan yang sanggup menipu data peribadi mereka supaya dapat melayakkan diri mereka untuk menerima zakat. Adakah perkara ini wajar berlaku? Soalan ini saya tujukan kepada Iqbal sebagai panel pertama untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang hal ini. Dipersilakan saudara Iqbal. Terima kasih sebagai moderator. Adakah penipuan memperoleh zakat ini wajar berlaku? Sudah seperti hakikat. Ini kerana ketetapan penerima zakat sudah dikekalkan di dalam Al-Quran. Antara golongan ialah fakir, miskin, amil, mu'alaf, al-riqab, al-dahimi, fisabilillah dan Ibnu Islam. Mereka inilah golongan yang selayaknya menerima zakat. Jika ada sebagai penipuan permohonan, maka pihak amil juga akan dipersalahkan kerana tidak menagihkan zakat kepada golongan yang betul. Ini juga akan memisahkan pihak amil, bukan sahaja pihak amil, malah pihak penerima wakaf yang lain yang sebenar-benarnya yang selayak mendapat wakaf zakat itu. Jadi, hentilah penipuan zakat dan bantulah amil. Pegangan kita sebagai orang awam adalah memberi dan menghantar laporan jika ada afrah berkaitan dengan kawasan kita. Kita boleh melakukan afrah melalui lembaga zakat dan amil-amil yang telah dipilih. Ataupun sekarang sudah ada secara asas talian, so boleh google je di mana-mana amil mengikut masing-masing. Kesimpulannya, janganlah kita mengambil kesempatan dengan menghantar program afsar yang palsu kerana ia akan mengimpact yang buruk pada keselamatan dan ekonomi umat Islam. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Jawapan yang begitu jelas dan padu daripada saudara Iqbal. Okey, kita dari sini kita ketahui yang terdapat 8 golongan yang sebenarnya layak untuk menerima zakat ini, iaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, ariqab, al-gharimin, fisabilillah dan Ibnu Sabil. Okey, sekiranya selain daripada mereka ini dapat menerima zakat, ini bermakna kita telah mengambil hak orang lain, dan perkara ini sewat. Tidak patut kita sebagai umat Islam ataupun manusia untuk mengambil harta orang lain. Okey, hentikanlah penipuan zakat ini, sebab apa yang saya dapat tahu ianya akan hanya menyusahkan orang ramai. Okey, kembali kepada cabaran yang dihadapi oleh amil tadi. Bagaimanakah cara pihak amil mengatasi cabaran dan masalah tersebut? Dipersilakan saudara Syahid sebagai panel kedua untuk menjawab pertanyaan ini. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Tugas seorang amil ini dalam mengagihkan harta zakat kepada penerima zakat adalah berat sebenarnya.
Sebab tu saya cakap tadi, pemilihan amil ini adalah sangat penting kerana banyak cabaran yang akan dihadapi oleh amil itu sendiri seperti panel ketiga kita terangkan sebentar tadi. Dari segi sasiah, seorang amil itu harus mempunyai jati diri yang kuat. Begitu juga dari segi aspek komunikasi. Sebab amil ini akan berjumpa dengan ramai orang, bukan setakat asnaf dan penerima zakat, pembayar zakat sahaja, tapi dia akan berjumpa dengan Tok Siap, Tok Bilal. Sebab tu amil haruslah mempunyai ilmu dalam segi komunikasi yang baik. Contoh, cara bercakap dengan orang yang tua tidak sama seperti cara bercakap dengan budak-budak. So amil ni mestilah kena ada ilmu dari segi nak membezakan cara bercakap tu. Sebab apabila amil berkomunikasi dengan sopan dan ramah, perkara tu secara tidak langsung akan memudahkan kutipan dan pengenalan zakat semasa proses tu dilakukan. Jadi dia akan memudahkan dalam proses zakat tersebut. Wallahu a'lam. Kembali kepada moderator. Terima kasih Saudara Syahid. Panel kuda kita hari ini, apa yang kita dapat tahu daripada perkara yang telah disampaikan oleh Saudara Syahid tadi, amil ni perlu mempunyai ilmu dan kemahiran sebelum menjadi amil ni. Mana kata nak jadi amil ni kita tak boleh ambil siapa-siapa sahaja, sebab tanpa kemahiran ni kutipan zakat akan menjadi lebih susah. Kita dapat tahu tadi kutipan zakat tu dah susah dah. Kalau amil itu sendiri tak berkemahiran, maka lebih rumitlah kebiasaan yang harus dipikul oleh amil itu. Okey, tak apa, kita teruskan dengan soalan terakhir. Saudara Nazwan, apakah kesan ketidakadaan amil? Adakah ia akan memberi impak yang besar terhadap pengurusan zakat ini? Silakan saudara Nazwan untuk mengupas dengan lebih lanjut. Terima kasih Tuan Moderator. Keberkesanan kutipan zakat ini dan pengagihan zakat amat bergantung pada pengurusan oleh institusi zakat itu sendiri. Namun begitu, aspek pengagihan zakat merupakan satu aspek yang sangat penting kerana ia menunjukkan bagaimana dana zakat dapat memberi impak kepada masyarakat dan negara dalam pembangunan ekonomi sesuatu negara. Namun begitu, apakah kesan jika ketiadaan amil dalam sebuah institusi zakat? Yang pertama, dapat saya kupaskan bahawa zakat tidak akan diurus dengan baik dan efisien. Hal ini akan menyebabkan golongan asnaf tidak mendapat mereka yang sepatutnya sebagai seorang asnaf zakat. Di samping itu juga akan menjadi juga penyelewengan harta zakat itu sendiri atas kepentingan diri sendiri disebabkan sifat tamak dan sebagainya. Yang kedua adalah masyarakat akan mengelak daripada membayar zakat. Perkara ini sering berlaku di negara kita ini, di mana ramai masyarakat yang tidak membayar zakat. Ini akan memberikan kesan yang buruk kepada golongan miskin di negara kita ini, seperti mereka akan terus tertindas. Disebabkan sifat segelintir masyarakat yang berikut, yang tamak dan sebagainya. Orang miskin ini akan ada selagi mana adanya orang kaya. Sebab itu orang kaya ini perlu mengeluarkan zakat dari harta mereka, dan zakat itu kepada siapa lagi kalau bukan kepada orang miskin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada orang Islam yang kaya supaya mengeluarkan harta-harta mereka kepada orang miskin dengan kadar yang dapat melapangkan kesusahan mereka. Jelas di sini bahawa Allah telah mewajibkan zakat kepada orang kaya bagi membantu orang miskin. Apabila masih ada orang miskin yang tidak terbela, itu bermakna pasti ada orang kaya yang tidak membayar zakat. Sekian saja daripada saya.
Okey, terima kasih saudara Nazwan. Apa yang saya dapat, apa kalau tak ada siapa yang uruskan zakat bagi kita ni, mana kata kebajikan asnaf dan 8 golongan lain tadi akan terabai. Jikalau seorang ahli itu tidak amanah, maka dia akan menyebabkan masyarakat ini susah untuk mencari bisnis zakat yang berada di negara kita. Menyebabkan kebanyakan masyarakat tidak yakin untuk membayar zakat kepada mereka. Malah mereka akan lebih cenderung untuk membayar income tax. Okey. Hal ini juga akan menyebabkan kesan yang buruk terhadap golongan tadi dan juga menyebabkan negara Malaysia kita ni akan duduk di salah. Okey. Kesimpulannya, tugasan AMI ini bukan satu hal yang mudah, namun dia merupakan satu tanggungjawab yang sangat berat. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada amin-amin yang dah berusaha dalam mewujudkan zakat di Malaysia ini. Harapan saya semoga pentadbiran amin di negara terus maju dan lebih betul. Okey. Terima kasih saudara Syahid dan Nazwan atas proses sebentar tadi. Dengan itu, tamatlah sesi pertama kita. Kita akan teruskan dengan sesi kedua. Baik, tanpa menggunakan masa, kita akan teruskan ke sesi kedua, iaitu sesi soal jawab. Kita ada beberapa soalan yang menarik di sini. Okay. Soalan pertama ditanyakan oleh saudara Akil Ahmad Zubaidi. Soalan ini berbunyi, adakah terdapat cabaran semasa zaman Rasulullah SAW dan para sahabat? Jadi diminta panel kami iaitu saudara Iqbal untuk menjawab soalan ini. Terima kasih kepada saudara kita. Soalan yang amat menarik kepada saudara Akil. Jadi adakah terdapat cabaran semasa zaman Rasulullah dan para sahabat dalam pengambilan zakat? Sudah semestinya ada apabila adanya pihak sudah memperkirakan agihan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun cabaran pertama ialah selepas kewafatan baginda, iaitu semasa zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar, iaitu wujudnya golongan yang membayar zakat sehingga Sayyidina Abu Bakar mengurangi golongan tersebut yang dianggap sebagai golongan yang jadi apa yang boleh kita sebutkan, cabaran memang sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Wujudnya golongan yang memikirkan agihan dan juga golongan yang enggan membayar zakat. Sekian yang boleh saya. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Iqbal selaku panel pertama atas jawapan yang diberikan. Okay, dari sini pun kita dapat tahu yang masalah tentang zakat ni telah wujud lama sekali, sejak pada zaman para sahabat lagi. Walaupun masalah ini telah wujud sekian lama, namun tidak ada satu cara penyelesaian yang lebih berkesan sehingga ke hari ini. Memang sukar kita nak bantu, kita nak paksa, kita nak mengajak orang untuk membayar zakat. Sebabnya iman kita tidak semua, kadang naik, kadang turun. Okey, oleh itu terima kasih kepada saudara Iqbal. Okey, kita akan ke soalan yang seterusnya kepada saudara Khairus Mahizan. Okey, soalannya, bolehkah kita memberikan terus zakat kepada asnaf tanpa melibatkan amil? Okey, diminta saudara Syahid untuk menjawab soalan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Bolehkah kita memberi terus zakat kepada asnaf tanpa melibatkan amil? Okey, dalam konteks ni, mengikut Mufti Perak dan Mufti Kelantan,
mereka berpendapat bahawa membayar zakat kepada asnaf dengan sendiri adalah tidak sah hukumnya dan wajib dibayar kepada majlis agama kerana kerajaan telah menubuhkan satu institusi yang bertanggungjawab dalam mengutip zakat ini. So apabila kita membayar zakat dengan sendiri, dia akan mengganggu dari sudut bancian zakat yang telah dibuat oleh majlis agama bagi proses pengedaran. So bila kita tak berdaftar, dia akan mengganggu dari sudut bancian tersebut. Wallahu a'lam. Kembali kepada moderator. Okey, oleh itu kita perlu membayar melalui amil ni sebagai satu pembayaran yang sah. Okay, jika tidak, transaksi yang dilakukan tidak dikira. Okey, nampaknya sampai di sini sahaja forum kita pada hari ini. Alhamdulillah dan terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga panel atas perkongsian ilmu yang saya kira cukup bermanfaatlah. Okay, semoga peserta mendapat input-input yang dapat diaplikasikan dalam pengurusan harian agar kita menjadi insan yang lebih baik dan berjaya kelak. Hadirin, dengan berakhirnya slot perkongsian itu tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan dalam pengendalian program kita pada hari ini, saya bagi pihak penganjur memohon ampun dan maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan itu datang dari diri kami sendiri. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi, salam perpisahan untuk semua, di lain masa kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin diminta untuk kita sama-sama mendengarkan alunan doa Rabita. Sekian, terima kasih. Allah